الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah kepada penonton Al-Huda Channel yang senantiasa kita mengambilkan masa peluang bagi kita, mari kita cari jalan untuk kita nak mengambilkan akan kejayaan. Sebut kata kejayaan esa ni bukan daripada manusia sahaja yang berkehendak nak, bahkan daripada binatang sekalipun. Mereka itu pun nak juga kepada kejayaan. Maka maklum yang kita biasa dengar orang tua dulu duk kata kejayaan ikan duduk di dalam air. Selama mana ikan itu dia duduk di dalam air, itu matlamat kata ikan tu duduk dalam kejayaan. Lagi pula kejayaan bagi gapo kita kata. Kejayaan bagi anak-anak dia duduk di dalam tanah. Selama mana dia tak tubik daripada tanah, itu menanda kata dia duduk dalam kejayaan. Dan selama mana ikan dia duduk dalam air, itu matlamat kata ikan itu duduk dalam kejayaan. Hari mana ikan telucuk tubik daripada air, itulah tubik natijah kata jatuh dalam kebinasaan. Juga kita manusia, selama mana kita duduk dalam garis dalam bentuk agama, itu menanda kata kita duduk di dalam kejayaan. Dan hari mana yang kita keluar tubik daripada garis agama, itu menunjuk kata kita duduk dalam kemudaratan dan kebahayaan. Apa itu setiap masa ni kita pisah masa kita hidup dalam gulungan amalan yang Nabi kita aturkan. Kalau kita ngaji bab doa pula, tak ada tempat yang Nabi kita tak ajar doa. Nak tubik pada rumah ada doa, nak pakai selipar pun ada doa, nak naik kenderaan pun ada doa, turun daripada kenderaan pun ada doa. Apa tu Nabi kita ajar? Oleh kerana setiap masa tu kita duduk dalam garis agama, duduk dalam labu. Kita duduk dalam labu. Orang tu tubik pada rumah gidinat. Orang ni pun tubik pada rumah gidinat. Sama-sama tubik pada pintu rumah gidinat. Tapi harga tak sama. Orang ni tubik dengan tidak ada sunnah Nabi, tubik pada rumah gidinat, boleh sekadar tu.
Tapi orang ni tubik pada rumah dengan ada doa, dengan dia ada ait semaya. Nah, maka tubik gidi nak je sama ya. Tapi nilai harga sisi Allah Taala tu tak sama kedua perkara tu. Maka kita penting tahlil kita. Setiap masa ni ada harga. Masa-masa ni kalau ibarat betul-betul gak orang panggil modal. Nah, masa ni nak menega pasal gapo? Masa nak menega apa? Kita nak kira modal labo tak kita. Nah, maka alhamdulillah di sisi kita sekarang kalau jumlah malam tu Baba Zu kita di Pulau Kapah tu dia buat channel dia atau Hong Song dia nama pelita di waktu malam. Sehari pula kita buat di sini, buat di rumah bekas Nayat Taufik kita di Nana Minima ni. Jadi kita pergi buat bentuk nama stesen kita Al-Huda Channel. Kenapa? Nak setiap masa tu ada kelabak Nah, kita tak ada nak mengaji waktu malam, atau kita tak ada nak dengar pada waktu malam, kita mari tukar dengar pada siang hari. Maka dengar tu tak demo lah. Nak dengar dalam kereta, ada setengah tu untuk dengar dalam kereta, ada setengah tu dengar dalam keadaan dia memotong. Nah, ada juga mai ada oyak ke saya, yang kata mujus ke ada Al-Huda ataunya ada rekah hak Baba Zu buat mengada. Kenapa? Tak kesik dia motong. Nah, tak kesik dia motong. Amo tanya kok mana tak kesik dia motong. Ya tak motong lah boleh duk dengar lah 10 orang duk kecek, 10 orang duk buat saing. Alhamdulillah, tu pun kita muja dah. Umik masa sempit tak dengar. Dan setengah orang mai dak oyak ke saya. Oh alhamdulillah we muja we. Kena we. Bo dengar demo duk kecek ni karing. Mengatuk kau we mudah nyerga. Muja juga dah. Nah, we boleh tidur je negara tu pun alhamdulillah dengan sebab kita. We jadi pengajaran kita ataunya mengajari kita ulik demo tidur tu pun tak apa dah. Kenapa? Nah, sikit demi sikit, sikit demi sikit, akan tak lama ia akan jadi kebaikan bagi kita. Baik pada minggu ni atau pada hari ni kita sambung daripada kitab kita lagi, yakni kitab kita yang bernama Penawar Bagi Hati. Nah, jadi hari ni saya tak di awal-awal kata hari ni kita tak terima sikit masalah lah kerana saya ni mental lagi tu kena hadap naik kok golok pula. Setelah lagi kena naik golok pula, okey. Lepas tu hari ni kita kata sikit masalah nah. Nak kecek betul kita ya sikit gini ni. Masuk dalam media kita weh. Bismillahirrahmanirrahim pada muka yang keempat. Duk sakut pak dengan pendahuluan. Mana katanya musannaf kita ni belum daripada dia kecek panjang belakang dak penung tu dia kecek pendahuluan dulu. Nah, mau kita panggil gak kamnam, nak nek enam kita. Dalam keadaan ilmu ni tu untuk nak cara gapo? Dalam keadaan kita nak masuk makan dalam media ilmu tasawuf ni, nah, gapo kah buah dia dan gapo kah hasil dia? Apa kata? Nah, dia katanya apa tu? Dan ketahui olehmu. Dan ketahui olehmu. Ini bahasa Arab agak panggil i'lam. Ya i'lam ya talibal ilmi wa talibal ibadati. Hai orang menuntut ilmu dan hai orang menuntutkan akan ibadat. Apa kata bahwasanya hang panggil dhamir sya'an. Tak rojak boh lemuk gitu berkali. Apa kata? Oh, dia kata maksud daripada ilmu tasawuf itu. Nah, tujuan mau kita panggil maqasid daripada ilmu tasawuf ni. Nah, kata ilmu tasawuf ni kok mana weh? Itu tu jawab membersihkan segala anggota yang zahir, bersih saat itu daripada segala perbuatan yang keji. Yani kita nak baiki anggota zahir dulu. Maksud atau tujuan ilmu tasawuf ni apa weh? Untuk nak membersihkan segala anggota mana yang zahir. Ini anggota yang kita nampak dengan mata kepala kita.
apa Mesia panggil awayawak kita. Nah, nak bentuk awayawak kita hak zahir, kita nak bersih takluk daripada segala perbuatan yang keji. Nah, kenapa? Oh, sebab tak lepas lagi perbuatan kita melalui daripada apa ni anggota hak zahir ni. Maka ilmu tasawuf ni lah untuk lagi menyucikan akan apa ni anggota hak zahir kita. Nah, supaya kita kata sabun ke. Sabun ni kalau nak basuh baju, ya ada sabun untuk dia. Nah, nak basuh baju, ada sabun untuk bagi baju. Nak basuh toto, ada sabun untuk basuh ke toto. Gapo lagi? Nak basuh reti kata satu benda tu ya ada khas bagi dia. Walaupun nama sabun berlaku, nah, nama sabun berlaku tapi tujuan atau maksud tu tak sama. Juga nak bersihkan akan anggota yang ada pada kita, tak lain tak bukan ulama kita atur dengan satu ilmu yang nama ilmu tasawuf. Tu. Maka ilmu tasawuf ni mari di mana-mana, setengah mai katanya tasawuf mai pada sufah. Apa makna suf? Suf ni dengan maknanya bulu kambing. Apa natijah bulu kambing itu tasawuf? Yani orang dia makan ilmu ni, dan orang dia jelira dengan ilmu, dia tak suka daripada nak gapo nak kepada kemuliaan. Sebab kambing itulah bulu-bulu kambing. Tengok orang zaman dulu, nah pakai dia bulu-bulu kambing. Nah, gapo lagi kita katanya? Tidur dia tu daripada pelepah-pelepah tamah. Ya nak ambil kemudahan, ya tak ada nak ambil kesenangan sana. Jadi orang yang jelira dengan ilmu ni membawa kepada dia tak ada nak kepada orang panggil kebaik, tak ada nak kepada kejanguk ke itu sangat. Nak pakai mudah-mudah. Dan setengah katanya tasawuf mari pada sufah, yani ahli sufah. Amak kita panggil ahli sufah ni orang duduk ke pondok-pondok lah. Nah, budak pondok lah kita tengok budak pondok pakai ye mudah-mudah. Budak pondok duduk ke mereka mudah-mudah. Makin ni bagi budak pondok mudah-mudah. Atau panggil semua tugas ilmu tasawuf tu. Bime-bime takut dia kita tidak ada ilmu ni nak kepada orang panggil nak kepada kesedakan. Kalau tidur kok tak jenenggo lah, kalau tidur tak lata nak tidur di atas lemak, ya jadi nak. Nah, kalau makan ni hak sedap kok bawa kepada tak puas hati, tak telingok kena makan ni sedap, kena makan gapo. Itu bagi orang yang kurang daripada medan ni, dia nak tubik natijah tu. Jadi ilmu tasawuf nak ajar kita widok dari sekadar kemudahan, sekadar hajat je. Lebih pada hajat keperluan kurang dah. Tu nah habis kat tu. Itu wirti kata ilmu tasawuf ni itu tu jawab membersihkan segala anggota mana yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Nak bekis itu. Nah, tu soal situ. Kalau gitu, wapo dia nak bersihkan akan perkara zahir dulu ila supaya adalah supaya ada ia membersihkan akan segala anggota yang zahir ni. Dan kita cuci benda hak zahir tu, jawab menyampaikan kepada membersihkan hati. Tu baik natijah hati kita pun nak bersih. Nah, kaedah ulama letaknya apa? Az-zahiru yadullu 'alal batini. Bermula zahir saat itu benar zahir yang kita nampak dengan mata kepala kita saat itu gapo yadullu 'alal batini, menunjuk di atas kebatinnya kita. Goyak benar hati. Nah, kita tahu tengok benar zahir hak dia berlaku buat tu, kita reti dalam hati dia nak tubik rupa ni weh. Leh hati dia gini weh. Juga cuba kita tengok dia kita pakai ye molek. Dia kita pakai ye kain serba, dia kita pakai ye putih, pakai ye yang bawa kepada mengikut di atas sunnah. Dia kita pakai ye molek, hati kita pemalu daripada nak buat benda kejahatan.
Hati kita ni berasa malu daripada nak buat benda kejahatan. Nah, apabila badan kita ni atau zahir kita tu bersih. Tu agak panggil pakaian kita pada bersih tu menolongkan akan hati kita. Cuba tengok dia kita pakai jubah molek, putih molek, berasa malu. Padahal maksiat pun kita berahi. Benda maksiat tu kita cak lah. Tapi kena tak buat weh. Oleh kerana pakaian kita endah sangat. Pakaian kita cuci sangat. Membuat kepada terasa nak buat benda jahat tu tak patut. Lain daripada kita pakaian tak molek. Nah, kita pakaian yang buat kepada cemadah. Sampai tu orang tua dulu katanya, apabila kita pakaian cemar, apabila kita berpakaian kita cemar, maka benda cemar pada luar tu kita tak berasa cemar. Dan kita mula pakai baju seher, benda cemar tu kita tak akan berasa cemar. Cuba tengok, dan kita mula pakai baju cup seher, ilmu kita boleh main, tak berasa cemar ni. Dan kita mula pakai baju seher, ikut mari acah pun kita main tangan boleh. Kenapa? Oleh kerana zahir kita tu cemar dah. Juga apabila kita pakai yang molek, kita misal pakai yang bersih cuci murni. Dia pakai yang kita bersih cuci murni pak saat itu gapo weh? Acah pun kita kurang daripada nak main. Ya tak saya main lah. Kenapa? Ni pakai yang luar tu goyak. Habis kata hati panggil supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati. Bersih saat itu daripada segala sifat kecelaan. Anak buah sifat kecelaan dalam. Gapo sifat kecelaan? Maklumlah dengki. Gapo sifat kecelaan? Takabur. Gapo sifat kecelaan? Sombong. Gapo sifat kecelaan? Kita katanya banyak beberapa perkara nak buat hak tulah, lalu tu kita kena beki hak luar. Kita panik kereta lah kita tadi kereta kita, misalnya kita buat kereta podi molek kereta kita, podi ngacuci, podi cuci, apa cumi molek, cak molek, lek tuas di kalau ini tak molek tak boleh. Pisah gibek ke injing. Kenapa? Nak padai dengan podi. Jari orang lah kawan ni bi podi dia molek injing ikut dia, nak jebek wek dengan minyak piyah dengan minyak selena ikut dia. Jaga. Golek dia podi molek, tuai kereta tu rasa nak beki sampai ke injing selalu dah. Habis kat tusah. Cukup situ. Atau panggil nak buat sifat daripada segala sifat kecelaan. Gapo sifat celak? Sifat yang mazmumah. Sifat dikeji. Syarak keji sangat ada sifat ni. Sah kata ke syarak. Kita sendiri pekeji, kita kena kedah orang dah takabur. Berkacak besar dapat kita, aku reti belakang, aku panah belakang, puak mu ni tak reti sekarang. Tanya kita kena kedak orang dek rupa tu, orang yang berperangai apalah tu. Jawab atau kita tak kena. Nampak tu? Artinya orang seorang ni saat itu, itah pada kita dengan kemarahan. Tilik pada kita dengan kemarahan, berkacak pada kita dengan kemarahan, kita kena tak? Jawab kita kena. Yo syarat sendiri pun tak kena. Tu deh. Habis kat tusah. Cukup situ. Berasa nak tahu gapo membersihkan segala anggota yang zahir tu. Katanya dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu. Dok kecek katanya kita ni kena cuci daripada segala anggota yang zahir tu. Kali gitu gapo anggota yang zahir katanya dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu. Ialah khabar 7 anggota. Maka 7 anggota ni pasti sangat kita kena bakti. Pasti sangat bagi kita kena berbakti dia. Kenapa? Amalan kebaikan pun tak lepas daripada 7 anggota ni, dan amalan kejahatan pun tak lepas daripada 7 anggota ni. Dok musing kau ni. Mana 7 anggota tu ya bila bui. Pertama mata. Yang pertamanya mata. Kali tu mata kita ni.
Nah, maka di sini musannaf kita pakai bilas, orang panggil pakai bilas seguh lalu dah. Sebab kata mata, dua te mata kita ni lah. Kata mata kita ni. Nah, mata kita boleh guna dua perkara tu. Mata kita ni boleh guna dua perkara. Nah, satu ketika mata kita boleh tengok kebaikan, dan satu ketika juga mata kita boleh tengok kejahatan. Tengok. Reti kata tah mata kita boleh buat amal dua perkara. Boleh buat amal hak pasal jahat dan boleh buat amal yang pasal ibadah. Dok di kita belaka. Patut kita nak retilah, dia guna kok ni. Allah Taala kena ke tak kena. Nah, kalau kita guna kok ni, nama kata syukur ke nama kata kita kufur. Maksud kufur sini mana kufur nikmat. Gapo mana syukur? Ulama wa kaedah. Sebab kata syukur sarful abdi lima khuliqa li ajli. Jadi kita tasarruf, kita gunakan akan anggota kita we betul di atas jalan yang Allah Taala kehendak. We reti kata mata yang ada pada kita tujuan gapo? Telinga yang ada pada kita tujuan gapo? Dan mulut yang Allah Taala we kepada kita tujuan gapo? Situ so. Habis kata. Atau panggil pertama mata. Okey. Lagi pulaknya dan keduanya telinga. Yang kedua telinga, yakni dua telinga kita ni. Semua ni panggil anggota yang nak cuci ni, nak cuci mata. Nak cuci mata, nak cuci mulut, nak menyucikan akan telinga. Kenapa? Karena ulama kita baca katanya mulut, mata, telinga nak ibarat mari serupa pitu nate. Dia serupa dengan pitu nate. Maka rumah kita saat itu dalam rumah. Kata rumah kita, hati kita nak ibarat dalam yang duduk dalam rumah. Hati kita. Kali itu dalam akan cemah. Dalam rumah kita akan masuk debu. Dalam rumah kita akan masuk sapah. Dalam rumah kita akan masuk benda-benda tak molek. Bila? Apabila kita tak pada tutupkan akan pitu nate kita. Pitu nate kita buka. Sebab tu mata kita suka tengok maksiat. Nah, telinga kita suka tengok maksiat. Mulut kita suka berketek maksiat. Tempat cemar di mana weh? Jawab tempat cemarnya dalam hati. Dan rumah kita buka pitu nate semua tak katuk pitu nate kita. Kabut pun masuk. Sapah pun masuk. Bukan cemar di pitu nate. Dia cemar dalam rumah kita. Cemar di hati. Napa tu? Ada cemar di hati. So, okay. Payahlah. Sampai tu nak beki hak luar lu, nak beki pitu nate kita, nak beki pitu menela kita, nak beki pitu dape kita. Kenapa ni? Dia kita beringat hak ni, insya-Allah hati kita bersih. Dalam rumah kita kat cuci. Tu nah. Habis kat tu duduk dan kedua telinga. Lagi dan ketiga lidah. Bila nak cukup 7. Dan ketiganya lidah. Lidah ni pun satu juga. Nah, sampai tu ada sebut dalam hadis katanya, ada orang seorang tu masuk jumpa dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata, "Gih kamu kepada syurgaku." Jadi Allah Taala suruh orang ni pergi ke syurga dia selalu dah. Dengan tidak soal menyoal. Dengan tidak katanya orang hak suruh nak pergi pun tanya, "Ya Allah," dia kata, "tak periksa ke dulu? Sedekah kami sendiri pun ada kesalahan." Maka Allah Taala kata, "Cukup pada dengan kecek pe kamu. Yang ada orang nak balas dua orang, tapi dengan kecek kamu seorang membawa pada dua orang ni baik. Membawa kepada dua orang ni kasih sayang, maka untuk syurgaku cukuplah dengan kecek pe kamu. Pergi kepada syurga." Tapi orang yang kedua mari, Allah Taala peramak sugi ke neraka selalu dah. Gih kamu kepada neraka. Maka dia tanyalah, "Ya Allah, periksa gak dulu sedekah kami sendiri pun ada amalan kebaikan." Allah Taala kata, "Cukup pada dengan mulut yang kamu berkecek membawa kepada orang dua orang ni bawah, maka gih kamu kepada neraka-Ku." Nak reti kata mulut kita ni satu ketika boleh buat kebaikan dan satu ketika boleh buat kejahatan. Buat orang zaman dulu kan,
Orang zaman dulu piye nak copi, piye nak menanak. Nah, orang zaman dulu masa gas tak ada. Orang zaman dulu piye nak menanak ni, ya siuk dengan mulut, ya pakai mau kita panggil teropong, buat dengan buluh. Budak-budak lah ni kadang-kadang tak biasa bertemu dah sebab Rolex sekarang ni mau kita gas belaka lah. Gas api, pakai cocok api. Orang zaman dulu nak menanak so ni, Allah, nah, ada dengan buluh. Nak boleh tukung api bina itu nyosiuk agak kadang-kadang sakit sampai kain-kain. Sakit kuning. Kalau pada siuk ni, jawab kata nawi api hidup, kita siuk. Duk kaca siuk apa tu? Jawab kata siuk untuk nawi api tu hidup. Sampai kaca siuk. Lek malam pula kita nak tidur. Kita masuk tidur waktu malam. Orang zaman dulu dia pakai pelita minyak gas. Orang zaman dulu dia pakai lilin misalnya. Maka apabila tidur pak, ya siup. Teratanya siup apa? Sama siup belakang. Siup yang pertama nawi menyala ke api. Siup yang kedua nak tidur tu, siup untuk nak memapuhkan akan api. Tubik di mana? Tubik di mulut belakang. Habis tu teratanya, kita tercek di kita. Lah ni kita berkecek orang, mulut kita tubik. Orang segah hati ke kita berkecek tubik, orang sakit hati dengan kita. Ni kena dok pesak semua. Kena dok beki semua. Nah, tu nak jaga tu, pengen jaga lidah. Nak gapo? Dok ayat di awal lah. Kata nak jaga lidah kita, hidup dalam syukur, kita tak halak hidup dalam syukur, ia akan jatuh dalam kufur. Sebut kata syukur, saya ayat dah kisah ni. Sebut kata syukur, sarful abdi lima khuliqa li ajlih. Nah, apa pun kita panggil sarful abdi, kita tasarrufkan seorang hamba yang gunakan akan anggota lima khuliqa li ajlih, untuk barang yang jadi kerananya. We tahu kata mata ni Allah Taala kita jadi kerana apa? Maka kita guna untuk tu nama kata syukur. Kalau kita guna balik pada tu, dinamo kata kufur. Dia dekat sangat syukur dengan kufur dekat. Guna kok ni mengira kata syukur. Guna kok ni dikira kata kufur. Nah, Allah tu kena nak beringat semua-semua tu. Gila lagi. Dan keempat perut. Ni pun masalah anggota zahir juga. Nama perut. Nah, kenapa syarat bila kita kena jaga perut? Sebab perut ni panggil tempat apa? Tempat simpanan. Perut ni tempat simpan. Nah, makan ni yang kita makan, mari duk simpan dalam perut ni. Makan benda tak molek pun simpan dalam perut tu. Makan benda molek pun simpan dalam perut. Perut ni tempat simpan, mau kita main kelang. Duk cedel dalam kelang kita benda tak molek, pakai rusaklah. Nah, orang panggil. Sebab orang tua dulu kata perut ni apa perut? Perut ni perih. Ada perih. Perut ni ya perih. Masuk mak makan nasi lah, makan ais kering lah, makan lucing lah. Mari duk perih di mana? Jawab kata mari duk perih di perut. Sudah perih di perut ya gimana? Ya gi di punggung. Orang tua dulu. Apa mana punggung? Punggung ni pungoh. Siapa situ gak pakai pungoh lah, gergung sore-sore. Tu nah. Tu yang keempat perut. Gila lagi. Dan kelimanya farajun, mau kita panggil faraj. Jadi kemaluan. Nah, wajib kita kena jaga, atau pasti kita kena jaga akan kemaluan kita. Tu faraj. Nah, habis kata jaga pada apa? Jaga deh spot ni nah. Mata jaga kita pada tilik benda tak molek, benda yang Allah Taala murka, misal. Telinga dengar di atas kau yang baik, jangan kita dengar di atas kau yang Allah Taala murka. Lagi lidah kecek di atas barang yang Allah Taala redha, jangan kita kecek di atas jalan yang Allah Taala apa dia panggil merka. Bagilah. Keempat perut, guna ke perut kita, ladung di perut kita, simpan di perut kita di atas makan ni yang Allah Taala redha, jangan kita simpan makan ni di atas dalam perut kita di atas makan ni yang Allah Taala merka.
Lagi pula farak. Gunakan akan farak kita kepada jalan yang Allah Ta'ala redha. Jangan kita gunakan akan farak kita kepada tempat yang Allah Ta'ala murka. Misal lah. Lagi pula katanya. Dan keenam. Gapo keenam weh? Katanya dua tangan. Dua tangan. Dan ketujuh dua kaki. Jadi bila dua berlaku lah. Bila dua. Semua tu pengen anggota yang tujuh. Sampai kita sujud tu nak anggota yang tujuh tu molek tu. Dahi kena molek, tangan kena rapat, kaki gitu gini. Tu panggil sipai ke anggota kita wujud dalam keredaan daripada Allah. Habis tu nak jaga bukan mudah. Ulama kata jaga duit tak payah. Duit juta-juta kita boleh jaga. Duit beliau juta-juta. Panah fak kita jaga tak les tu save, tak le mari, tak le sorok. Hak ni tak di Thanakan Krungthai, hak ni tak di Thanakan Krungsi Ayutthaya, hak ni tak di Bank Nanachat. Panah kita jaga duit. Jaga duit banyak juta-juta kita jaga boleh. Tapi ingatlah nak jaga anggota tujuh perkara ni bukan mudah. Nak jaga tangan kita tak buat benda yang Allah Ta'ala larang ni. Bukan mudah nah. Email tempat kontrol dia. Nak jaga mata kita tak boleh tengok benda yang Allah Ta'ala murka. Bukan mudah nah. Sebab tu jaga duit tak ada payah. Walaupun duit tu banyak sekalipun. Tapi hak kita pasti nak jaga payah gapo? Ni nak jaga anggota yang tujuh kita. Tu tak ada kait nak jaga hati dia. Nak jaga anggota kita nampak di kita dah ni pun nak jaga tak pandai lagi. Sebab tu kita kena tupai siapa dia? Jawab kena tupai ilmu pengetahuan mari ditolong jaga kita. Sertanya berminta kita taufik dan hidayah daripada Allah. Ada ilmu saja tanpa taufik pun membawa kepada amalan kita tak menekat. Tadi tu kita mengaji dah berdoa kepada Allah, minta ya Allah, mencapaklah hatiku, aku boleh buat amal apa yang aku belajar. Ini kena minta pertolongan daripada Allah Ta'ala pula. Habis kata dah. Cukup dah tu. Sikit lagi. Dan hendaklah engkau ingat. Kena ingat. Ingat gapo? Ingat tu di mana? Di dalam hati engkau. Kita dah mari teringat lah hati kita. Sebab tu amalan ingat ni pun comel. Fazkuruni alkurkum. Allah Ta'ala berkata. Fazkuruni azkurkum. Hana ingat oleh kamu akan daku, nasihat aku ingat kepada kamu. Natijah nawi Allah Ta'ala sebut nama kita, kita kena sebutkan nama Allah. Nawi Allah Ta'ala ingat pada kita kena ingat kepada Allah. Apa mana ingat kepada Allah? Yani apa saja kita nampak di mata kepala kita, kita kena nampak. Tuai yang mengada tu ke Allah. Tuai yang kesal tu ke Allah. Tak nampak asbab, tak nampak gapo. Ni hak pesan ni. Tak mau nampak asbab. Nak nampak Allah Ta'ala selalu dah. Tu ni demo hok pesan maqam demo tinggi. Tapi tak apa dah kita pun winapa asbab gi pada Allah tu pun muktadi tapi kita comel dah. Tapi orang siapa maqam yo tak nampak dah asbab, nampak Allah. Walaupun dia menego laku sekali, menego laku, muni laku sap geno laku itu loh. Allah tak ada nampak kedah dah. Demo lah ni Allah, alhamdulillah umum sama lah Allah. Tengok jogi tak denu. Kenapa? Semua dok tadbir, semua dok kontrol Allah. Tak ada nampak asbab. Supaya Nabi kita kan, Nabi kita apabila keluar tubik daripada gua, satu gua yang dia hijrah dulu, tubik pada gua saat itu, masa duduk dalam gua dengan Abu Bakar. Dalam keadaan tu di pintu gua tu buah merpati mai wak sare. Les sejarah lah nah. Lagi pula tapak kaki Nabi yang Nabi nak berjalan masuk dalam gua tu, siapa dia tutup? Setengah katanya menata yang bernama karung. Ditutupkan akan tapak-tapak kaki Nabi dan tapak kaki bagi Abu Bakar. Di pintu gua tu pula, di pintu gua tu gapo ada weh? Jawab katanya nyogi ada sarang laba gitu lo wak sarang pula. Maka apabila Nabi hidup dalam dengan Abu Bakar, Nabi tengok kepada Abu Bakar ni gelak gesah. Selabuk engkau
lubes sebelah letan. Abu Bakar kata jika dia mau tilik tengok, nah saya mereka itu nampak kita kedua duduk dalam ni. Maka apabila Abu Bakar nampak sahabat duk jadi gelo gesah, Nabi kita kata kena. Nabi kata la tahzan, innallaha ma'ana. Mu jangan gelo gesahlah. Kenapa? Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah Taala berserta dengan kita. Tengok. Padahal tak kecek asbab. Kalau kita saya takutlah, takut apa? Dapat pintu serela dah. So takutlah tu kagum mai katuk dah tempat berjalan tapak kaki kita. Menjangan takut berpati buat sarai dah, orang tak mari dah. Hatu asbab. Tapi Nabi kita ajar Abu Bakar tak kecek asbab. Boya Allah Taala selalu dah. Sebab semua tu Allah Taala kontrol. Nah, ada demo tu radak tinggi nah. Demo radak tinggi je nak mocok tu. Tak apalah, kita ni kos tango. Nak situ juga. Tapi bahasa dia lah kena setango. Duk ngaji kaden nak kok kro tapi bahasa dia lah ni kita orang tak pandai ni. Jakah gi kaden dulu sikit sebanyak. Tu nah. Habis kata. Katanya dan hendaklah engkau ni talibal ilmi lah, kita orang menuntut dia ilmu ni weh. Kita gapo ingat di dalam hati engkau ini senantiasa hati kita dak teringat semata, hati kita dak takluk semata. Ingat gapo maf'u akan bahwasanya Allah Taala. Kena ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bukan ingat satu ketika nak periye, nak waktu, nak kelakuan. Ingat gapo weh? Ingat bahwasanya Allah Taala itu telah memberi nikmat ya Allah akan dikau. Allah Taala beri nikmat tu ke? Dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Tekan dengan ingat. Yang kita dok galik, yang kita dok lalai, puconyo mari daripada kita tak ingat. Dan kita ada amalan ingat sifat malu yang nak mari. Sifat malu. Kita misalah mana kita walak-walak kata masa budak-budak. Masa budak-budak tu ada orang tua seorang mari mah kita. Kita buat misal sikit. Ada orang tua mari mah kita. Lepas tu kita pun tak biasa tengok dia. Kita tak biasa tengok ni orang tua seorang ni mari di rumah kita ni. Bahawa kita tak bisa jumpa pak, kita pun berkecek gitu-gitulah. Bahawa orang tu pun dia tak nak kecek mana memang kita ada dia kenal dengan ayah kita ke kena. Kita pun tanya mudah-mudah, "Mai mana weh?" Kita tanya dia, "Mai mana?" Dia pun lah mari situ. Tu ke. Jadi kita tak nak berasa gapo. Tapi duk betah ayah kita mari tu bepak. Hey Abdullah. Mu kenal ke dak ni? Pok Su atau Pok Cik yang duduk dapat kamu mu kenal ke tak? Kita jawab tak kenal. Ni lah duk mengasuhmu. Kau ayah duk Mekah dulu, kau ayah duk Kuwait dulu. Pok Cik ni atau Pok Su ni duk mengasuhmu. Nak tanya kita ni berasa again. Kita ni berasa jawab kata mari malu. Mari puasa nak watak kena. Puasa nak terima kasih ke dia. Puasa gitu gini. Kenapa? Kita ingat Allah. Ayah ning atau Pok Sun ning tolong dukung amma dulu. Tolong dukung, berak atas pohon dia. Mari kerasa. Sebagai tu juga. Dan kita ingat kata semua ni kan. Tangan kita, mata kita, anggota kita, hidup kita, nyawa kita tu baik. Allah Ta'ala duk mereta. Allah Ta'ala beri. Mari berasa malu kepada Allah. Wi nampak tu dia kena tu pecah ya malu. Tenang sebab kita pergi jumpa dengan guru kita ke. Kita jumpa dengan bapa kita biasa belajar, guru kita yang kita ni tak apa kita nak jumpa dia kita tak malu, kita jadi ikut kita ikutlah nak jadi apa bila hidup dapat guru pak moyo muka kita kena, kita ingat perkara yang dia ajar kita, perkara yang dia ada surah wik kita. Mari bahasa nak balas budi tak boleh. Tu sifat ingat tu ya mari. Sampai tu kita duk galik, kita duk lalai, kita duk gapo ni ke. Daripada pucuk kita tak ingat. Tak ingat kata sehat yang ada pada kita Allah. Tak ingat Tuhan dah sehat kita.
Tu nah. Sampai tu musannaf kita pesan, hendak engkau ingat di dalam hati engkau, ingat tu akan bahwasanya Allah Taala telah memberi nikmat ia Allah. Nikmat saat itu akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Allah Ta'ala kita ni benar manusia nak buat tak boleh. Cuba kita bila mudah-mudah ni bo pelito, bo mata kita ni, le mata kita ada bo ni, le mata kita. Gunanya ana dah 60, 70 dah kita setengah orang 100 tahu. Dok guna tak punah-punah bo, dok cerah. Nah, tak suka bo pelito ne bulat, habis umur pecah. Nah, pada tu, tengok bo pelito hak manusia buat tu. Kadang-kadang tak siapa tahu, tapi mata kita bukan main lah. Setengah orang ni saya ni 30 dah. Seorang lain ni 10 lagi, 40 lagi. Nah, gapo bo pelito dok molek lagi. Tengok. Bo balah mana Allah Taala buat kepada kita. Tapak kaki pula, kira habis. Tapak kaki ni bukan main lah. 70 tahun dah, 80 tahun dah duk dengan kaki tu, duk balas tu. Tak suka dengan tayar kereta. Tayar kereta ni salah siapa 3 tahun mula luruh bunga. Tayar kereta siapa 8 tahun mula mengekah, mula bekok, ada belakang. Tapi kaki dah tulah lagi dengan tapak kaki tu. Berapa tahu biarlah tak ada lagi, tahu tak gapo. Siapa dia tu? Allah. Pah nampak tuan mak. Kita malu. Tapi dia tak nampak tuan, gai. Aku gitu, aku gini. Muka kita tak nampak tuan. Bang kita nampak tuan kita pak dah. Ya berokok, ya malu lalu dah. Tu nah. Allah tu nikmat yang besar-besar tu. Kalau gitu. Gila mana nikmat yang besar katanya, dan yaitu nikmat yang besar tu lah, ialah segala anggota engkau Allah. Ni kira mari lah ni kita bahasa tamada. Leda mari cerah dah, leda mari dengar dah, leda mari boleh kecek. Kita berasa tamada. Nah, kenapa? Kalau benar ni mari kita dengan mudah. Tapi hari mana kita leda mari mata kita jadi gelap. Hari mana kita leda mari mulut kita nak kecek tak boleh. Hari mana kita leda mari tangan kita nak akik tak boleh. Hari itulah kita akan kena harga dia. Halau ni kita tak ada bahasa kena harga apa sebab kecingnya. Tak ada kena harga apa kecing sudah. Hari mana kita kena harga tu? Hai kecing tak tubik, kecing payah tubik, Allah mula habis beratus ribu pojang bayar. Mula jadi, mula kena lah. Habis kata. Lagi. Kalau gitu, segala anggota engkau, segala anggota mana yang wajib atas engkau memeliharanya. Nah, pasti di atas kita kena jaga dia, tu memelihara. Bukan kata tu hewi mata ikut kita lah, we nak guna mata ke mana. Allah Ta'ala we telinga kepada kita ikut kita, we nak guna telinga ke mana. Jangan. Wajib tak kita kena jaga. Muka kita dah penyih ya baru ni. Supaya mutu kita penyih kawai gue. Saya kata ambil mutu ku lu tak apa weh. Nah, reti kata kita dah penyih mutu saya, bukan mutu kita. Nak bawa kena bawa dengan beringat. Nak tuju lubek kena beringat lah, bukan mutu kita. Kita kena guna mutu yang kita bawa sebagaimana tuai hak bawa mutu tu. Tuai mutu ya pesan. Boleh ke mutu kamu beringat sikit basah tu weh. Mutu kawal tu sudah main gena 3 weh. Ya ada pesan. Kita nya boleh mutu sang kita gena 3 nya gena apa akik tayah. Tuai tahu tak boleh lagi. Supaya juga mata anggota kita hak Allah Ta'ala wik kita, hak dia bukan hak kita, wajib kita kena jaga dia. Habis kata jaga saja ke tak, dan mensyukurkannya. Terima kasih. Seperti ni apa makna terima kasih? Sarful abdi lima khuliqa li ajlih. Tu makna guna we betul di atas jalan yang Allah Ta'ala kehendak. Kita guna anggota kita we betul di atas jalan yang Allah Ta'ala nak. Itu nama syukur. Nama syukur tu.
Nah, tak ada payah apa kali-kali kiranya, tapi tak sedap. Tak sedapnya ambil mata tengok Quran. Tak sedapnya ambil telinga dengar orang mengajar. Tak sedap guna ke kaki berjalan tempat kebaikan. Tak sedap. Nah, maka kena ingat, tak sedap itulah hubak bagi tu. Cuba cari mana hubak hak sedap ratik. Lagi cari tambah menyakit kau kuat, hubak kau pahai. Fok kecil mana ni, menyakit kuat ni, hubak kau pahai. Fok darah tinggi ni, hubak kau pahai. Sampai itu. Napa dah? Sampai itu kita rawat penyakit tak molek di hati kita. Penyakit takabur ada, penyakit ria ada, penyakit sum'ah ada. Misal kita katanya, maka hubak untuk penyakit tu Allah pahailah. Kaya kau pahai. Tu nah. Habis kata duduk situ. Gila lagi. Maka jika tiada melihara. Ni pengen mukabi. Saat ni dia oyak kata suruh kita jaga. Tu baik rupa pula. Maka jika tidak melihara engkau akan dia. Kita tak jaga. Allah Ta'ala wi mata dah pada kita. Tak jaga. Apa mana tak jaga? Guna ikut guna sehat. Napa tak? Tengok ikut hati nak tengok. Tak kira kata tengok benda tu hemu weh. Berkecek ikut rasa nak berkecek. Tak kira kata berkecek pasal Allah Ta'ala nak murih. Allah Ta'ala marah ni. Tuai kita marah ni. Tu baiklah rupanya. Kalau kita tak jaga, tak syukur di atas anggota yang Allah Ta'ala wi kepada kita ni weh. Jawab. Nascaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Ni tempat kita lebah ni. Pada dunia ni kita pergi buat satu benda tak molek, dia mau pukul klip atau tubik dalam kelong wong cantik. Tu pun kita nak tak muka tak leh tu. Nak tak muka tak pandai dah. Dia mau pegang kita, mu curi ke barang ada dak. Semua kedak mu tak nak curi. Dak, tapi kita tengok dalam kelong wong can. Kita tengok dalam kelong tu Allah kita. Nak tanya weh, nak tak muka di mana? Kita nak tak muka di mana? Jawab kata nak tak muka tak ada Allah. Malu, habis malu. Tapi malu dunia ni tak apa, tak lama orang kita ni. Akhirat nak duk pukul gambar. Buka gambar tu dalam keadaan orang ramai. Duk pakat tengok kita. Kata mana kelawang campik kita weh? Jawab, nascaya segala jadi saksi semuanya atas anggota pada atas engkau pada hari kiamat. Jadi kelawang campik kita duk tak kita sendiri dah weh. Duk tak kita dah saksi yang untuk nak nak hena kejahatan kita dan saksi untuk nak buka kebaikan kita di mana weh? Semua tu duk Allah Taala letak tak kita belakang dah. Kita kata kejahatan di atas muka dunia, kita kata kejahatan di atas muka dunia ni. Kita pergi buat dalam hotel, pergi buat dalam kita tahu dalam gua kita misal. Hidup makan judi, hidup main judi lah gua. Atau kita buat mengaruk gapo dalam hotel, dalam gua dalam gapo. Tak apa kalau capik ada tempat musuh. Tapi Allah Ta'ala ni tak boleh nak susuk. Sebab apa? Tah badai kita ni penuh dengan saksi dia siap. Mana saksi dia weh? Seperti firman Allah Ta'ala. Dia katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Atau aku satu dah. Surah Yasin ayat rakam 50 ni. Kita pergi buka tengoklah dalam Quran tu ada sebut. Golek agak surah Yasin kita ada buat amal lah, duk baca tiap-tiap malam berjumaat atau pagi Jumaat ni. Apa tu dia kata weh? Dia kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa makna? Tengok siapa artinya. Pada hari kiamat. Ini hari yang kita mati. Sebut kata hari kiamat, mati itu kiamat. Dok mana nanti langit pecah, bukit cabut lama. Hari mana kita tubik nyawa mari itu, hari itu tu dikira kiamat bagi kita.
Itu hari kiamat tu ikut mana? Oh, katanya menecap oleh Allah Ta'ala. Mana menecap sini, mana berteri. Tu berteri, benar boleh gunanya berteri perak. Mana gitu? Allah Ta'ala berteri tu atas segala mulut mereka itu. Mulut kita hak dah boleh berkecek nak buat apa tak boleh dah wah. Nah mulut kita tak terpakar dah gitu. Deh, supaya kita kata, boleh jadi ke hak lain nak pergi dulu. Kaitu Allah Ta'ala katuk mulut kita. Berteri mau kita panggil. Asal benda buka, benda berubah, tu hai berteri mulut kita. Apa makna menecap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu apa makna? Artinya menegah iya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegah akan dia akan mulut. Allah Ta'ala lari mulut, lari daripada bercakap. Nak kecek tak boleh lah. Nak kecek pun tak boleh dah kita ni. Kalau gitu dia mulut tak kecek. Pak Allah Ta'ala nak tahu kok mana? Katanya berkata-kata akan Allah Ta'ala. Jadi ada benar lagi berkecek dengan Allah Ta'ala. Mulut tu tak boleh berkecek dah. Tapi benar lah ada lagi berkecek dengan Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala cerita sendiri. Gapo berkecek tu? Jawab oleh segala tangan mereka itu Allah. Tangan. Nah, tangan kita ni berkecek perah. Nah. Ni Allah Ta'ala goyak tangan. Maka dunia sekarang bukan tangan berkecek sekarang ni. Tahrik lagi berkecek. Kecing lagi berkecek. Liyo kita berkecek dan darah kita ni berkecek. Apa mana berkecek? Orang reti. Cuba tengok orang hidup pesak hospital sekarang. Mulut tak ada royak kata kecil manis. Nah, mulut tak ada royak atau bomo ammo ni kecil manis. Tak ada royak, tapi bomo pesak aliyo dia. Bomo pesak kecing dia. Bomo pesak tahik dia. Tu baik natijah engkau kecil manis. Siapa dia royak? Mulut tak ada royak, tapi kecing tu lah royak. Tu tah dunia, akhirat tak pelak. Ini pengen wajib aridi. Kedatangnya mari ni, datangnya marilah. Boleh berkecek. Walaupun dunia ni tak boleh berkecek. Dunia ni mungkin ya. Allah Ta'ala boleh mulut berkecek, tangan boleh berkecek. Ini mungkin, bukan benda mustahil. Tapi masa pada akhirat wajib aridi. Ni kedatangnya hadis mari syak kepada kita. Tu nah. Habis. Ulis segala tangan mereka itu. Tangan kita berkecek. Pas kita buat maksiat. Bukan sebab atau lagi buat maksiat gitu. Kerak tangan tak ada. Tak boleh haram dah main kerak gitu. Mana dia kita pergi buat maksiat apa? Tangan pergi sekali dengan kita. Dia kita pergi buat maksiat apa? Kaki pergi sekali dengan kita. Apa? Saksi atau kelong wong con. Duk tu padahal cukup dengan Allah Ta'ala pada dah. Malaikat dia lagi. Mana lagi? Tepat. Sujud tepat yang kita semaya. Jadi saksi kita belakang tu. Nah, kenderaan kita saat itu. Tapi Allah Ta'ala menunjuk keadilan dia. Kata aku adil. Hak ni royak kata ya semaya ya Allah. Misal jadah royak kata ya semaya ya Allah. Giap ya. Tengok. Semua tu selama mana kita banyak saksi, selama tu kita akan selamat. Saksi lek kebaikan. Tu nah. Hatu segala tangan mereka itu. Begini. Dan apa tu baca itu? Oleh segala tangan mereka itu dan mengsaksikan oleh segala kaki mereka itu. Mensaksi saat itu dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan dia usaha saat itu di dalam dunia. Apa saja usaha ke kita tak dunia. Kalau kita usaha lik molek, maka saksi kita jatuh lik molek. Tangan kita royak benar molek. Kaki kita jadi saksi lah kebaikan. Bila? Apabila kita pergi berlaku benda hak molek. Sebalik kalau kita pergi berlaku benda tak molek. Berlaku benda hak yang Allah Ta'ala marah. Dikira kata maksiat. Maka tangan kita jadi saksi. Nak ayat kata lari kita tak lepas. Lalu buat maksiat nusuk ke orang tu boleh. Dok nusuk ke orang tu boleh. Tapi nusuk kepada Allah Ta'ala ni tak boleh sama sekali. Tenang habis kata sampai tu nak belajar, nak mengaji ilmu tasawuf ni untuk apa? Untuk nak anggota saksi kita ni cuci
tangan kita cuci daripada jadi saksi kejahatan, mata kita suci daripada jadi saksi kejahatan. Reti katanya kita kena guna anggota kita wi banyak dok le kebaikan. Tu nah habis kata. Sikit lagi, maka setiap anggota, nah, maka tiap-tiap anggota tu, nah, anggota tu hageno bertutur iyo, berkecek iyo, bercakap iyo anggota, berkecek dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Apa saya benda hak jahat tu baik pada mata akan berkecek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga kita dengar benda kejahatan, telinga kita akan goyak kepada Allah Taala di atas kejahatan yang berlaku dengan telinga. Mulut kita yang kita berkecek benda tak molek, tak kena berkecek dah, mulut ni bukan biasa dah. Tapi sini ni Allah Taala kata geno, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dia kata geno, wa ma kuntum apa tu, tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Aku satu surah Fussilat ayat rakam yang ke-22. Kita tengok baiklah. Artinya, dan tiada ada kamu di hulu dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan. Apa nak bayar? Jadi kita pergi buat kejahatan di atas muka dunia ni ke tak sunyi pada pandangan manusia, tapi pandangan Allah Taala kita tak sunyi. Mana kata zahir nyata molek sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita menusuk dah sekalipun. Nah, gapo tu tak sunyi tu daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Tu nak ayat katanya tak lepas. Nah, tak boleh nak susuk. Kalau kacak pasal kapur, tak boleh kita nak susuk di atas kejahatan yang kita berlaku buat. Serta juga kebaikan yang kita buat sekalipun Allah Taala tak apa yang panggil, tak boleh nak sembunyi kepada Allah. Tengah-tengah malam dia mau bangun sembahyang tahajud, dalam keadaan tak ada siapa dia tahu, Allah Taala tahu sana ke? Buh kata Allah Taala tu sifat dia tu basar dah. Serta pula ada saksi pula bagi kita. Gapo? Telinga kita. Telinga saja ke? Oh katanya dan segala mata kamu. Lagi dan segala kulit kamu. Ni teruk sekali lah kulit. Mata duduk sini hingga lagi. Mata duduk sini, telinga duduk sini, pasal ke hingga lagi, tapi kulit ni duduk setiap tempat. Ni jadi masalah ni. Kulit, siapa kulit? Arab pula. Siapa panggil piunang kita. Tu pun menjadi saksi. Sampai tu juga. Dalam keadaan kita mari junub, mari tu makro kita gerak kuku. Kenapa ni kulit ni kuku ni? Kerana kuku ni menjadi saksi bagi kita. Maka ke apa dia orang kerak kuku dalam keadaan orang kerak kuku dalam keadaan dia junub, orang yang kerak kuku kerak rambut ke apa, seolahnya anggota tu cemar. Engkau tak ada mana lagi, maka bakit di akhirat dalam keadaan cemar juga. Tu nak kata Allah kulit kita ni jadi saksi boleh kecek di hadapan Allah Taala. Tu nah habis dan segala kulit kamu. Sikit lagi nak berhabis dan tiada dapat bersembunyi daripada segala saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan tu. Jalan yang kita tak sewi mulut kita atau jalan yang kita tak sewi anggota kita jadi saksi di atas kejahatan, tak lain tak bukan gapo kita kena dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekaligus lalu nak buat kau berhenti tak boleh. Kawan tak ada apa nak berhenti, tak boleh sekaligus tahu tak berhenti lalu dah. Geno kerana bahwasanya tiada bercerai iyo gapo iyo anggota kita tak bercerai. Orang lain boleh kerak mata boleh colek kata, kangen boleh kerak, telinga boleh kerak, bolehlah, tapi kulit nak kerak tak boleh. Dok dengan kita semua. Tu panggil kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia. Tak boleh bercerai satu ke pada tiap-tiap masa. Tak kira masa mana pun tak bercerai. Kita tidur kulit pun duduk sekali dengan kita.
Kita pergi ke mana kulit turuk pergi sekalian kita. Maka bagaimanakah kita nak lepas pada saksi hendak pekat dengan kita? Lagi. Dan tiap-tiap tempat, tak kira tempat mana yang kita duduk, gelap ke cerah ke, orang ada ke, orang tak ada, jauh ke dekat, duduk sekali dengan kita belakalah. Selagi menyebut habis kata. Cukup situ. Dan tiap-tiap tempat cukup situ. Kata besarnya, selagi menyebut hamba, akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Kitab kita berarti sekarang terus sumakal kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Semua tu saya harap maaf di atas baca kitab tu kadang-kadang cepat sikit kadang-kadang huraian tu begitulah. Sebab saya ni bukan ahli, saya dah royak dah kata saya ni kalau sebut kata ahli gak bukan ahli lah media mengajar atau media baca kitab, bukan ahli. Saya ni kalau kira ahli buah boleh, kalau ahli buah ni duduk tak dekat kelas 1 pun meh-meh dekat jugalah. Tapi kalau Allah jatuh musyawarah, mari saya pun mengikut taat di atas musyawarah. Sebab saya ni dia mau utus saya kena baca kitab penawar bagi hati. Kalau baca kena dengan hati dia mau alhamdulillah. Kalau tak kena pun harap dia maaf lah. Pangka petani saya minta hundur diri dulu. Summa qal wallahu a'lam.